Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam ke selamat petang? Selamat malam. Okay, good evening. Okay, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada follower baru yang baru follow page Konsultan Sihat. Hari ini saya sedang live di dua channel. Satu page Konsultan Sihat, satu lagi di channel private group saya, iaitu group Nak Sembuh Kanser. So ada dua channel lah. Saya terpaksa tengok kanan dan kiri . Okey. Saya tengah live di rumah saya, dalam bilik. Okey. Okay, hari ni kita nak berkongsi. Saya nak berkongsi berkaitan dengan fruit juicing. Fruit juicing ni adalah salah satu kaedah di mana sangat popular di negara barat. Kalau kita tengok di negara barat, mereka memang famous, sangat popular fruit juicing ni. Tetapi kalau di negara Malaysia ni tak berapa famous, tak berapa terkenal, tak berapa popular. Orang Malaysia ni tak berapa popular amalkan fruit juicing. Okey. Sebelum tu, selamat menonton. Kepada yang sedang menonton, anda boleh klik like dan anda boleh komen dekat bawah. Saya boleh tengok, saya boleh baca siapa yang menonton dekat sini . Kalau ada soal jawab, anda boleh kemukakan soalan. Mungkin saya boleh jawab on the spot . Okey, kita terus kepada topik kita pada malam ini adalah berkaitan dengan fruit juicing. Okey. Jadi fruit juicing ni, kenapa penting kita belajar berkaitan dengan fruit juicing? Fruit juicing tu maksudnya kita jadikan buah-buahan ni sebagai jus, sebagai minuman. Instead of kita makan buah seketul-seketul tu, selain pada kita makan buah seketul sebiji-sebiji tu, kita jadikan dia jus, dalam bentuk jus. Sebab apa? Sebab kalau anda nak tahu, kalau kita belajar piramid makanan, kalau anda nak tengok, dalam piramid makanan, kalau kita pergi hospital, anda tengok piramid makanan. Okay, apa yang ada dalam level-level piramid makanan ni? Anda nak kena tahu peranan dia. Sebab apa perlu tahu peranan? Sebab bila kita belajar berkaitan dengan nutrisi, pemakanan, nak tidak, kita kena tahu apa fungsi. Kalau kita dah tahu apa fungsi makanan tersebut, barulah kita dapat jadikan makanan ni sebagai ubat. Kalau anda tak tahu dalam kandungan sesuatu makanan tu ada apa nutritional value yang ada dalam sesuatu makanan, anda tak dapat jadikan makanan tu sebagai ubat. Jadi ubat akan jadi makanan anda. Jadi orang yang belajar berkaitan dengan nutrition, nak tak nak dia kena tahu apa nutritional value yang ada dalam setiap makanan. Jadi kalau kita berbalik tadi, saya cakap piramid makanan. So dalam piramid makanan tu, level pertama tu adalah karbohidrat. So karbohidrat ni, dengar tak dengar? Okay, saya buka. Minta maaf Alright. Saya tak dengar tadi. Okay, kalau dengar, tulis komen dengar saya boleh adjust. Okay. Jadi dalam piramid makanan tadi tu, level bawah sekali tu adalah karbohidrat. Jadi karbohidrat ni, fungsi ni adalah bekalkan energi, iaitu bekalkan tenaga pada tubuh badan kita. Itu fungsi karbohidrat. Jadi dibekalkan tenaga. Karbohidrat ni apa? Karbohidrat ni adalah, itu kompleks. Karbohidrat ni adalah kita panggil polimer kompleks. Dia sangat kompleks karbohidrat. Jadi bila kita makan karbohidrat, apa bentuk paling ringkas? Bentuk paling ringkas karbohidrat adalah glukos, iaitu gula. Jadi gula tu adalah karbohidrat. Karbohidrat tu adalah gula. Jadi kita makan karbohidrat untuk apa? Untuk tenaga. Jadi bila kita makan karbohidrat, kita makan masuk dalam mulut kita, dicerna, diproses. Kena ingat,
apa bentuk, apa molekul paling ringkas bagi sesuatu karbohidrat? Bentuk paling ringkasnya adalah glukos. Anda kena faham ni, glukos adalah bentuk paling ringkas. Sebab apa? Kalau anda tak tahu benda ni, yang itulah jadi orang kata, oh saya ada kencing manis, tak boleh makan gula. Dia bukan masalah gula tu. Kalau dia macam ni, kalau orang kata orang kencing manis tak boleh makan gula, nasi pun tak boleh makan sebab dalam nasi ada gula. Buah pun tak boleh makan sebab dalam buah ada gula. So apa-apa karbohidrat, simplest form, bentuk paling ringkasnya adalah gula, iaitu glukos. Tinggal lagi orang tak faham gula tu apa. Gula ni ada banyak tuan-tuan. Gula ni paling banyak dia punya. Dia ada glukos, dia ada fruktos, dia ada sukros, dia ada selulose. Yang orang kata fiber tu pun boleh jadi gula juga. Yang orang kata maltodextrin, ada lactose, galactose, maltose, chocolate malt contohnya. Orang kata chocolate malt tanpa gula. Mana mungkin chocolate malt tak ada gula? Malt tu sendiri adalah gula. Maltose tu sendiri adalah gula. Jadi dalam piramid makanan, level bawah tu adalah karbohidrat. So karbohidrat ni, dia bentuk paling ringkas bila masuk dalam tubuh badan kita. Badan akan proses. Last sekali bentuk paling ringkas adalah glukos, iaitu gula. Glukos ni adalah bentuk paling ringkas bagi sesuatu karbohidrat untuk dijadikan tenaga. Okay, cukup setakat itu. Piramid makanan level bawah. Level kedua adalah apa? Level kedua adalah buah dan sayur. So buah-buah dan sayur-sayuran ni, veggie and fruits ni, dia bekalkan apa pada tubuh badan kita? Dia bekalkan vitamins dan minerals. So dia bekalkan vitamins dan mineral. Dia ada vitamin A, D, E, K. Dia ada banyak-banyak mineral. Mineral pula lebih kurang ada 83 jenis mineral. Yang diperlukan dalam tubuh badan kita, yang kita panggil essential nutrients, hanya 46 sahaja. Hanya 46. Magnesium, kalsium, iron, apa semua benda-benda. So ada benda yang perlu sikit, hampir tak perlu, tapi perlu sikit saja. Kalau kita makan buah pun automatik dia ada dalam tu. Kadang-kadang benda tu kita tak pernah dengar pun. Contohnya selenium, tak pernah dengar kan? So selenium tu antara benda yang elemen yang perlu sedikit saja. So itu yang level kedua, buah dan sayur-sayuran. Level ketiga apa? Level ketiga adalah protein. So protein, kita makan protein untuk apa? Kita makan protein. Protein, bila kita makan ikan, kita makan ayam, kita makan daging, tubuh badan kita ni dia tak tahu pun protein tu diambil dari mana. Kita makan daging pun dikira protein. Kita makan ikan pun dianggap, badan kita anggap protein. Kita makan toge pun, dalam toge ada protein pun dianggap protein. Jadi badan kita tak tahu. Dia tak tahu protein apa. Yang dia tahu, dia nak protein saja. Jadi sebab itulah anda kena tahu basic of nutrition. Badan tak tahu protein tu protein mana. Daging ke ayam dianggap sama saja. Tapi yang membezakan protein dengan protein ni adalah digestion process. Pencernaan dia ambil masa berapa lama. Kita makan daging, dia cerna lambat sikit, 4 ke 5 jam baru dia. Sebab itulah makan malam, elakkan makan daging. Badan dia lambat. Sebab daging, protein dalam daging tu, dia nak cerna ke bentuk paling ringkas. Bentuk paling ringkas protein apa? Kita panggil amino acid. Acid amino tu. Acid amino tu adalah protein yang paling ringkas. Sebab itulah elakkan makan malam, ambil daging. Kalau makan daging waktu malam, perut kita lambat proses. Sebab dia ambil masa 4 jam. Kita makan malam katakan pukul 8, habis dalam pukul 8.30, pukul 9. Katakan pukul 9, 10, 11, 12, 1. Pukul 1 pagi pun dia belum lambat cerna lagi. Sebab itulah perut kita cepat buncit. Bila dia tak cerna dengan sempurna, dia akan jadi toksik. Itu protein. Okey, piramid makanan yang paling atas adalah fats, lemak, minyak, ada pun sedikit gula kat situ. Itu adalah paling atas. Jadi fruit juicing ni di mana? Fruit juicing ni of course lah di level kedua, iaitu buah-buah dan sayur-sayuran. Jadi kita makan buah, kita makan sayur untuk dapatkan apa?
untuk dapat mineral, vitamins dan mineral. Jadi bila orang tanya kenapa kita makan buah, kenapa kita kena makan sayur, untuk dapatkan vitamins dan mineral. Saya tengok ramai orang masuk kat sini Alright. Okay, saya tengah live di 2 channel. Satu page konsultan sihat, satu lagi grup nak sembuh kanser. Alright. Okay, lawa rambut Of course lawa baru gunting. Alright. Okay. Jadi saya nak berkongsi pada anda fruit juicing. Pentingnya fruit juicing untuk dapatkan vitamins dan mineral dengan sempurna. Kalau anda tak tahu fruit juicing, anda makan buah macam tu saja, kemungkinan vitamin dan mineral tak cukup. Satu lagi, kemungkinan anda makan nutritional value dia dah rendah, dah rosak sebenarnya. Contohnya kita makan sayur, kita goreng sayur tu, kita masak. Asalnya nutrien dia 100%, disebabkan kita masak, nutrien dia turun tinggal 40%, 50%. Kita masak, half of the nutrients gone, tak ada, hilang. Jadi sebab itulah kita kena tahu fruit juicing. Sayur apa yang kita boleh blend macam tu saja. Kita tak payah masak, blend, makan mentah-mentah macam tu. Kalau kita nak makan macam tu, mungkin contohnya timun lah. Kalau kita nak makan timun, berapa slice saja kita boleh makan? 4-5 macam tu saja. Tapi kalau kita blend, kita boleh minum terus settle. Pentingnya fruit juicing, bila kita buat fruit juicing, buah dan sayur bila kita blend, dia dah bantu pencernaan. Berbanding kita makan apple, contoh kita makan buah, kita makan sayur, kita makan apple, kita makan timun, kita makan tembikai, kita kunyah seketul-seketul. Bila dah kunyah, kita bukan kunyah sampai halus pun. Bila dia masuk ke perut terpaksa cerna balik, cerna semula. Dia perut akan beban sikit, so dia cerna lagi. Berbanding kalau kita buat fruit juicing, kita blend, kita minum terus, dia sampai perut, dia terus serap ke kita punya kolon. Kolon terus serap ke kapilari darah, dan darah dah boleh angkut untuk bawa ke sel-sel tubuh badan kita. Dah boleh terus guna. Pentingnya belajar fruit juicing. Ramai di kalangan orang Malaysia ni, kebanyakan orang Malaysia ni, di kalangan Malaysia ni tak popular fruit juicing. Dia banyak di negara-negara barat. Okey. Saya akan sebut antara buah-buah yang anda boleh guna untuk fruit juicing. Dia tak semua buah boleh buat jus. Contohnya buah durian, tak boleh nak buat jus, dia macam pelik sikit. So saya sebut beberapa buah yang anda boleh guna dan anda boleh gabungkan. Okey. Antara buah yang anda boleh buat fruit juicing untuk bantu masalah sembelit. Contohnya anda ada masalah constipation, sembelit, ataupun anda ada masalah cirit-berit, diarrhea. Buah apa yang sesuai untuk anda buat? Ni especially budak. Kalau kita ada anak kecil, anak kita umur dalam setahun, dia berak keras contohnya. So berak keras, kadang-kadang dia sakit, kadang-kadang sehari 2 hari tak boleh nak buang. So macam mana kita nak bantu? Kadang kita bawa klinik, doktor akan bagi julap sajalah untuk bantu. Sejauh mana pula kita nak bergantung pada julap? Julap ni dia hanya merangsang, kita panggil peristaltic movement. Dia hanya merangsang pergerakan usus saja. Bila usus kerap dirangsang, baru nak membuang. Tak rangsang, tak boleh nak buang. Dapat balik sembelit. Bila kerap sangat dirangsang, lama-lama julap tu hampir tak berkesan. Mula-mula makan sebiji, baru buang air. Lepas tu lama-lama sebiji pun tak jalan. So dia kena tambah lagi dos, 2 biji, baru buang air. So lama-lama 2 biji pun tak jalan juga. 3 biji tambah, baru dapat buang air. So julap ni berperanan untuk rangsang peristaltic movement, rangsang pergerakan peristaltik, pergerakan usus. Usus kita ni dia bergerak, dia bukan bergerak macam ni, dia bergerak macam ni. Saya tunjuk macam ni, dia bergerak. Dia bukan bergerak berjalan, dia bukan move, dia macam ni, dia rangsang. Itu usus kita, kita panggil peristaltic movement. Alright. Okay, antara buah yang membantu pembuangan constipation, sembelit ataupun diarrhea, cirit-berit, antara buahnya adalah pisang dan betik. Kalau anda ada masalah berak keras, sembelit, buah apa yang nak makan? Anda makanlah buah betik.
Saya dah amalkan lah buah betik. Setiap pagi saya makan buah betik. Tak jadi apa. Kalau anda makan buah betik tak jadi apa, maksudnya anda makan cara tak betul. Sebab tu buah ni kena buat fruit juicing. Bila kita makan buah betik, memang dia boleh rangsang, tetapi dia nak flush, disebabkan kurang air, dia tak boleh nak flush. Dia hanya kembangkan usus saja. So tapi dia tak flush. Sebab itulah kita kena belajar fruit juicing. Sebab fruit juicing ni kita blend dia dengan air. So bila cukup air, barulah dia boleh flush keluar. Jadi nasihat saya, orang yang ada masalah berak keras, constipation ataupun sembelit, blend betik. Senang kan nak dapat betik? Pergi pasar malam atau pergi mana-mana pasar, mesti ada betik. So betik yang anda masak tu, anda blend. Berapa banyak air, berapa banyak betik, itu sesedap berasa lah. Jangan tanya terlalu spesifik kan. Beli buah betik tu, blend, kasih halus blend. Nak guna blend apa? Gunalah blender apa-apa pun, asalkan bukan slow juicer. Saya tak galakkan orang blend buah guna fruit juicer. Buah blend, guna blend biasa, blend halus-halus. Kesemua buah tu kita kena makan. Kita makan buah sebab kita nak makan fiber, kita nak ambil fiber. Dan buah tu jangan tapis. Kalau kita guna fruit juicer, kita guna slow juicer, yang hampas-hampas tu kita tinggalkan. Itu bererti kita makan gula buah sajalah. Kalau makan gula buah, baik kita ratah gula pasir tu. Gula buah tu adalah gula fructose. Fructose ada, glukos pun ada. So kita nak makan buah tu untuk dapat fiber. Dan janganlah buang fiber. Kita nak. Sebab itulah kalau kita pergi mana-mana kedai, contohnya kita order, saya nak jus tembikai lychee contohnya. Lychee tu dia tak blend lah. Tembikai tu dia blend. Dia blend guna fruit juice tu. Dia blend. Hampas tu dia asingkan. Yang bawah tu, buah tu ceroy saja, cair saja. So maknanya 80% nutrien gone. Anda makan gula saja, gula dalam tembikai tu saja. Yang tu tak betul. Guna blend biasa. So betik tu potong, blend. Letaklah beberapa cawan air biasa, air kosong, air masak kosong. Blend. Jus tu minum awal pagi. Bangun awal pagi, minum jus betik itu dulu sebelum sarapan. Mesti yang ada masalah constipation, sembelit, mesti akan keluar berhambur. Boom beginya. Buah betik. Fruit juicing guna betik kalau anda masalah sembelit, constipation, berak keras. Tetapi kalau anda ada masalah diarrhea ni cirit-birit, makanlah pisang. Buat fruit juicing pisang. Macam mana? Fruit juicing pisang ni, ni memang sedap. Janganlah blend pisang saja. Kalau anda blend pisang je, jadilah dia cekodok. Pisang mana ada orang blend macam tu. Nanti dia jadilah cekodok. Baik lenyek-lenyek pisang, buat jemput-jemput cekodok kan. Pisang tu blend lah dengan air, dengan susu. Dengan susu. Susu pisang. Jadikan susu pisang. Blend sekali, kasih creamy sikit. Blend dengan susu. Mungkin 2 cawan susu. Satu biji pisang. Ambil pisang berangan lah, jangan pisang abu. Pisang berangan. Ataupun pisang mas. Yang pisang yang sedap, pisang makan. Jangan ni pisang abu, pisang tanduk, kotaram kan. Pisang berangan. So 1 biji tu 2 cawan susu. So bila kita blend, buat fruit juicing susu pisang kan, kita buat susu pisang, blend. Yang mana najis diarrhea tu, cirit-birit, dia boleh keraskan balik. Dia boleh separa pepejal. Dia boleh keraskan. So masalah diarrhea, orang cirit-birit, buat jus pisang, campur susu. Kalau orang ada masalah sembelit, buat fruit juicing betik. Saya tengok Rusdi ada. Bros, ku makan handsome bro. Alright, okay. Terima kasih kerana memuji. Ni rambut baru, petang tadi baru potong. Okay, itu baru 2 buah 2 buah.
Okey, kalau anda ada masalah demam, anak kita ada demam, ataupun kita ada masalah demam, sesema, ataupun apa lagi, demam sesema lah. So kalau ada masalah demam, kalau anda sedang demam ataupun sesema, anda kena ingat, itu bermakna tubuh badan anda dah ada infection, jangkitan, sama ada bacterial infection ataupun virus infection. Ini bagus diamalkan sekarang ni musim coronavirus. So nak cerita terlalu detail antara virus dengan bakteria. Senang cerita, virus sangat bahaya. Bakteria okey lagi. Bakteria contohnya kalau dia infected, dia jangkit dalam air. Air tu kita masak, bakteria tu dah mati. Tapi kalau virus ada dalam air, masak macam mana pun dia tak akan mati. Sebab virus ni special case. Dia adalah non-living thing. Dia bukan benda yang hidup. Alright. Okey. Jadi kalau kita ada demam sesema, itu adalah masalah immune system, sistem imun. Ada infection berlaku. So apa makanan yang sesuai? Anda masuk ward kena denggi, tak lalu makan. So apa benda yang boleh anda makan untuk boost up balik immune system? Sama juga anda ada masalah pesakit kanser contohnya. Kanser adalah immune system. Fruit juice buah apa yang anda kena makan dalam kuantiti yang banyak untuk boost up sistem imun. So antara buah untuk boost up immune system adalah, pertama, buah jambu batu. Ramai orang tak tahu, jambu batu adalah buah yang paling tinggi vitamin C. Antara buah-buah yang ada, buah jambu batu adalah buah yang paling kaya vitamin C. Ingat, vitamin C ni kategori vitamin yang mana tak boleh disimpan dalam tubuh badan kita. Itu sifat vitamin C. Dia tak boleh simpan dalam tubuh badan kita. Contohnya, hari ni kita makan vitamin C banyak. Kita makan buah jambu batu, kita makan banyak. Dengan harapan, aku dah makan hari ni banyak, esok tak payahlah makan, lusa tak payahlah makan. Dah cukup untuk seminggu. Tak ada. Dia tak boleh simpan tubuh badan kita. Hari yang kita guna, yang kita makan, hari tu juga dia berfungsi, dia digunakan semua. Contohnya, tubuh badan kita ni perlukan vitamin C, contohnya 1 gram contohnya. 1 gram, tubuh badan kita perlu vitamin C. Contoh 1 gram. Jadi kita makanlah kita makan buah jambu batu. So kebetulan buah jambu batu, dalam jambu batu tu ada 1 gram. Ada 5 gram contohnya. Kita ambil vitamin C, 5 gram vitamin C masuk tubuh badan. Tubuh badan perlu 1 gram saja. Balance 4 lagi dia buat apa? Dia akan remove, dia akan disingkirkan melalui air kencing kita. Esok macam mana? Esok kena ambil lagi vitamin C. Kena ambil lagi vitamin C. Sebab vitamin C adalah vitamin yang tak boleh disimpan dalam tubuh badan. Dia tak sama dengan vitamin A, dia tak sama dengan vitamin D, dia tak sama dengan vitamin E. Vitamin D, dia boleh simpan dalam hati. Dia boleh simpan bawah kulit. Vitamin K pun boleh simpan dalam hati. Vitamin A pun boleh simpan dalam tubuh badan kita. Tapi vitamin C dia tak boleh simpan. Kalau tak digunakan, dia terus buang melalui air kencing kita. Banyak macam mana pun dia akan ni. Jadi kita ambil vitamin C dalam kuantiti yang banyak, dia tak memudaratkan, tetapi dia membazirlah. Sebab itulah vitamin C ni sekadar perlu saja. Ambil sekadar perlu. Cukup saja ambil, makan sebiji buah jambu batu yang seedless tu, ataupun tak kisahlah apa-apa jenis jambu batu, asalkan jambu batu. Makan dia cukup untuk tampung vitamin C yang ada. Jadi makanlah buah jambu batu ni bila kita dapat infection, kita dapat demam, kita dapat sesema, anak kita ada demam. Bila demam, jangan bagi makanan yang merapu. Even kalau kita tak pergi, contohnya lah, hari ni demam, kita tak perlu, contohnya kita nak pergi beli vitamin C, cukup bagi dia makan buah jambu batu. Ataupun yelah, dia bila kita demam, selera pun tak ada, tekak jadi payau. Itulah pentingnya fruit juice. Blend jambu batu tu, kasih dia minum. Kan sedap benda tu kan.
tak perlulah letak sebuah asam apa semua tu. Itu semua ada bahan pengawet. Ambil yang raw, yang tak ada apa-apa. Jadi jambu batu yang ada biji dengan tak ada biji, mana yang lagi bagus? Kalau tanya saya, yang terbaik adalah yang ada biji, natural. Yang tak ada biji ni, dia dah melalui proses bioteknologi. Saya dulu, waktu buat master dulu, saya ada belajar topik bioteknologi. Master saya ada sedikit part bioteknologi, saya kena kuasai benda tu lah. Jadi benda-benda yang buah yang dah telah melalui go through proses bioteknologi, dia bukan kata tak bagus, dia rosakkan sikit. Dia bukan rosak, dia kurangkan sikit nutritional value dia, tak berapa nak cantik berbanding buah yang asal. Anggur tak ada biji dengan anggur biji, of course anggur yang ada biji lebih kaya dengan nutritional value berbanding anggur tak ada biji. Anggur tak ada biji itu maksudnya dia dah melalui proses bioteknologi. Mungkin culture tissue culture. Tissue culture ni adalah salah satu bioteknologi. Contohnya buah durian. Asalnya durian tu musim dia 1 tahun sekali saja berbuah, tapi disebabkan teknologi yang kita panggil bioteknologi, dia boleh durian tu boleh berbuah tanpa musim. Jadi buah durian tanpa musim berbanding buah durian bermusim. Tanpa musim ni nutritional value dia agak terjejas sikit. Bukan kata tak ada langsung, dia agak terjejas sikit lah. Jadi back to origin, kembali kepada asal. Jadi buah anggur yang ada biji dengan tak ada biji, yang ada biji yang lebih nutritional value dia lagi tinggi. Biji anggur tu sendiri ada khasiat dia. Kulit anggur dia ada khasiat resveratrol. Saya pergi conference baru ni. Yang lepas saya pergi conference, resveratrol, apa macam tu lah, kulit anggur tu. So dia ada elemen antioksidan. Biji dia pun ada antioksidan. So blend sekali biji. Okay. Jadi jambu, fruit juicing, jambu kaya dengan antioksidan, kaya dengan vitamin C. Vitamin C bagus diambil dalam kuantiti yang banyak bila kita ada infection. Demam, makan vitamin C banyak. Daripada mana? Daripada buah jambu. Makan buah jambu kuantiti banyak. Blend buah jambu tu. Kalau kita makan seketul-seketul, kita rasa dah banyak. Tapi kalau kita blend, kita rasa sikit saja. Mana satu biji jambu batu tu boleh dapat 1 cawan minum. So kaya dengan vitamin C. So vitamin C tu akan lawan infection yang kita dapat. Okey. Apa lagi? Untuk boost up immune system, Lemon pun kaya dengan vitamin C, tapi tak sehebat jambu batu. Ramai orang ingat lemon ni kaya dengan vitamin C, buah yang paling kaya. Sebab apa? Sebab dia kata buah lemon masam. No. Vitamin C bukan diukur dengan masam. Itu salah tu. Vitamin C itu apa? Nama saintifik bagi vitamin C ni adalah ascorbic acid. Asid ascorbic. Yang masam tu adalah asid citric acid. Masam pada lemon tu adalah asid citrik. Sedangkan asid citrik tu bukan vitamin. Vitamin C tu adalah asid ascorbic. Jadi kalau kita buat kajian dalam makmal, kita nak tengok buah mana yang paling kaya dengan vitamin C. Pertama, buah jambu batu, tak boleh lawan. Kedua, buah kiwi. Kalau buah tempatan, buah jambu batu lah. Dalam dunia ni buah jambu batu paling setakat ni lah yang dikaji, buah yang paling tinggi vitamin C, buah jambu batu. Kedua, buah kiwi. Kiwi antara kedua tertinggi. Ketiga, barulah antara lemon dengan orange lah. Lemon orange ni kita rasa megah. Wah, aku makan orange, buah import. Padahal jambu batu tu paling kaya lagi. Buah tempatan dalam murah, kaya lagi vitamin C yang kita pandang enteng. Kalau makan pun cicah kuah rojak saja, belagak. Okey. Jadi buah lemon janganlah slice macam tu, slice rendam. Boleh juga, tapi
khasiat dia kita tak dapat secara optimum, kita tak dapat maksimum. Lemon tu blend sekali kulit dengan biji. Kulit, biji, keseluruhan lemon tu blend. Slice dulu, lepas tu baru blend. Tak perlu tapis-tapis apa dah. Blend sekali kulit. Pahit tak? Setakat ni saya blend tak rasa pahit lagi. Masih rasa masam lagi. Ni pun dah telan Elio. Masam. Kulit lemon tu dia ada bioflavonoid. Bioflavonoid ni apa? Bioflavonoid ni adalah antioksidan. Sumber antioksidan. Isi pulp dia tu, pulp lemon tu yang masam tu, acid citric saja. Kalau kita slice, kita rendam, hanya rendam tu kita minum air dia, itu kita hanya dapat khasiat baru 20 to 30%. 20 ke 30% saja. Nak dapat khasiat lemon 100%, kita kena blend sekali buah, sekali kulit, sekali biji. Semua tu blend satu biji tu. Lepas tu kita dilute lah. Kita bancuh dengan air. Sesedap rasa. Jangan tanya saya berapa biji lah. Sesedap rasa. Lemon sebiji sehari pun dah cukup dah. Sebiji sehari lemon, bahagilah 3. Satu suku minum pagi, satu suku minum tengah hari, satu suku minum petang. Minum petang atau malam. Yang terbaik petang lah. Yang terbaik adalah petang. Okey. Jadi lemon pun ada vitamin C juga, tapi dia lebih kaya dengan asid citrik. Dia bukan asid ascorbic. So lemon ni juga disebabkan dia ada bioflavonoid pada kulit dia, dia mampu melawan infection. In case kita dijangkiti kuman, in case kita tengah demam, in case kita ada masalah sesama, minum lemon tu. Campur sikit dengan madu. Kalau tak nak rasa macam kelat, tak nak rasa masam tu, bancuh sekali dengan madu. Itu antara fruit juicing kita boleh buat. Ataupun anda boleh blend sekali dengan orange. Orange juga ada khasiat untuk boost up immune system. Jadi kalau kita pergi kedai, kita nak, bang, saya nak orange juice. So datang dekat kita orange juice, satu cawan, satu gelas orange juice. Jika datang dekat kita satu gelas orange juice tu, orange tu ceroy saja. Orange saja. Itu maksudnya 80% nutrien dah tak ada. Tapi kalau datang dekat kita orange juice yang berbuih, ada buih putih tu, itu khasiat dia dipelihara. 90 ke 100% masih dikekalkan. Orange, kalau kita nak buat fruit juicing orange tu, buang kulit orange. Kulit orange tak ada lagi, setakat ni tak ada lagi kajian saintifik kata kulit orange bagus. Ada pun orang ambil kulit orange ni, dia jadikan asam, dikeringkan, lepas tu dia rendam dalam cuka ke apa. Lepas tu dia letaklah perisa yang kulit limau tu kan. Yang asam kulit limau tu, itu tak bagus, tak ada pengawet. Buang orange, kekalkan kulit yang warna putih tu dekat luar orange tu kan. Orange buang, kulit putih tu kekalkan. Kulit putih tu dia ada khasiat bioflavonoid. Bioflavonoid ni apa? Bioflavonoid ni adalah antioksidan. Jadi buat fruit juicing orange, jangan tapis-tapis dia punya fiber. Kita makan buah disebabkan kita nak fiber. Fiber tu untuk apa tuan-tuan? Fiber tu untuk diet, mengenyangkan. Fiber tu untuk pencernaan kita, untuk elakkan constipation. Fiber. Semua sayur ada fibernya yang tersendiri. Buah apa yang paling kaya fiber? Buah avocado. Avocado paling tinggi fiber setakat ni. Dia ada fiber dan dia juga ada protein, avocado. Kalau anda berpeluang, dekat Malaysia ni susah nak dapat. Tapi kalau pergi Indonesia, pergi Aceh, pergi Bandung, pergi Jakarta, memang setiap restoran majoriti ada apokat. Buah avocado. Sebab itulah kalau pergi Indonesia, memang saya tak akan lepaskan, mesti akan order apokat. Apokat ataupun buah durian Belanda, jus sirsak nama dia. Sirsak pun bagus untuk sirsak ni buah Belanda, buah durian Belanda, soursop. So durian Belanda ni pun bagus untuk boost up kita punya immune system. Okey ya. Orange, jambu, apa lagi? Lemon, lagi satu.
buah yang bagus untuk boost up immune system kita adalah apple hijau. Apple hijau, ini buah import lah sikit. So apple hijau ni antara buah yang tinggi antioksidan, dengan syarat kita makan sekali dengan kulit. Buah yang mana kulit dia boleh makan, jangan buang. Dia ada manfaat. Pisang, orang tak makan kulit pisang, so maknanya manfaat dia kurang. Apple, ada orang boleh tak makan kulit apple tu? Boleh. Maksudnya ada nutritional value dia dekat situ. Manggis, orang makan tak kulit mangga? Orang tak makan, tapi ada tak nutritional value? Kulit manggis ada nutritional value, tapi dia bukan pada keseluruhan. Pada kulit manggis tu dia ada, kita panggil active compound, bukan keseluruhan dia. Dalam kulit manggis tu dia ada active compound yang kita panggil active ingredient. So active ingredient dalam kulit manggis tu dia ada antioksidan. Tapi kita bukan ambil makan kulit manggis ketul. Kita kena extract dia. Extract. Itu semua dalam makmal kajian. Ni semua bioteknologi punya kerja. So kita kena extract, ambil. So benda yang bukan kita makan, bukan makanan, kita kena extract. Tapi kulit apple ni kita boleh makan sebiji-sebiji. Apple tu kita boleh makan sebiji-sebiji, kulit dia. So maknanya dia tak perlu extract. So bila tak perlu extract, kena makanlah kulit dia. Jangan buang kulit. Mungkin anda kata, kulit dia ada wax. Wax ni tak ada lah, sikit saja sebenarnya. Dia bukan makan bahaya terus. Dia bukan bahaya on the spot. Dia cuma tak berapa baik. Kesan dia hampir tak ada sebenarnya. Hampir tak ada. Dia memang tak bagus, tapi kesan dia hampir tak ada. Dia bukan on the spot wax. Jadi katakanlah nak sihat sangat lah. Kalau nak terlalu sihat sangat, cara dia, ambil apple tu, anda rendam dalam air suam contohnya. Air suam rendam sikit. Letaklah sebuk soda bikarbonat. Letak. Lama-lama wax dia tu, dia akan merekah. Wax dia tu, dia macam lilin. Wax tu lilin lah. So dia akan macam merekah. So anda boleh tengok salut putih je, ada whitish saja kat sekeliling apple tu. So ambil pisau, kikis. So senang kupas, senang kikis. Wax tu senang dibuang. Bila letak sebut bikarbonat dan letak air suam sikit. Jangan air panas lah, air panas habis. Ada setengah orang dia rendam dalam air garam. Dia air garam dengan garam. Air garam ni kita rendam sebab kita nak neutralkan dia punya pesticide. Itu saja, bukan untuk wax. Itu pesticide saja. Basuh bersih-bersih. Buah apple ni mana ada orang sembur racun pesticide, sebab dia buah dekat atas. Jarang apple orang sembur pesticide. Jadi kenapa nak rendam dengan air garam? Orang rendam dalam air garam ni sebab kita nak neutralkan pesticide. Pesticide ni adalah racun rumpai. Apple, mana ada orang sembur racun rumpai? Orang sembur racun rumpai, pesticide, herbicide ni selalunya buah-buah yang dekat bawah. Sayur yang dekat bawah ni tak nak bagi ulat makan. Strawberry, anggur. Anggur mungkin. Anggur mana ada orang letak wax, orang sembur racun. Strawberry orang sembur racun, mana ada orang letak wax. Buah yang letak wax ni buah yang dekat atas. So buah kat atas ni dia tak ada pesticide. Jadi kenapa nak rendam dalam air garam? Itu yang saya tak faham tu. Kalau betul lah nak sihat sangat, rendam dalam air suam, letak bancuk soda bikarbonat. Lepas tu kulit buah tu, kulit dia tu yang ada wax tu, dia akan jadi whitish, keputih-putihan tu. Tu barulah ambil pisau, kita kikis. Kalau nak sihat, tak payah. Nasihat saya tak payah. Saya pun basuh bersih, makan macam tu saja. So blend dia. Yang terbaik kalau nak betul-betul nutritional value dia, blend sekali dengan biji. Biji apple pun ada khasiat juga, tapi tak ambil biji pun tak apa, pelik lah sikit kan. So buang biji, ambil kulit dan isi apple tu.
So apple hijau dia kaya dengan antioksidan, dia bagus untuk boost up immune system kita. Okey ya. Alright, apa lagi buah lagi? Okey. Buah untuk sejukkan badan. Kalau kita demam, selain daripada kita buat fruit juicing, buah-buah yang kaya dengan vitamin C, macam buah jambu batu tadi, macam buah apple kaya dengan antioksidan, macam lemon kaya dengan antioksidan, kita boleh juga bila demam panas kita buat fruit juicing buah-buah yang boleh sejukkan badan kita. So antara buah yang boleh sejukkan badan kita ada dua. Satu tembikai, satu lagi timun. Timun buah ke? Timun kategori sebenarnya kalau ikut sains kalau ada anak, ajar anak ni macam ni, saya ajar. Kalau ikut sains, timun tu adalah buah. Timun bukan sayur kalau ikut sains. Benda yang ada biji itu bukan sayur, itu buah. Kalau ikut sains tapi bahasa kita timun tu adalah sayur sebenarnya ikut saintifik buah tu adalah timun adalah buah. Tomato adalah buah. Tomato bukan kategori sayur yang sebenarnya kalau ikut sains benda yang ada biji benih itu adalah buah, bukan sayur kalau ikut sains tapi tak apalah, tak ada masalah pun. Okey, timun. Okey, jadi timun dengan tembikai ni dia adalah mampu untuk sejukkan badan kita. Kalau badan kita tengah panas, kalau kita ada anak suhu dia tengah naik 38, bahaya Kalau suhu tengah naik lebih saja 35, suhu badan kita berapa? Suhu badan kita 37. Yang terbaik sebenarnya biarlah suhu badan kita dalam 35, 36. Tapi suhu badan kita adalah 37. So kalau orang normal dalam 35, 36, 37 tu masih normal. Tapi kalau dia dah naik 38, dia naik 39, itu bahaya untuk tubuh badan. Enzim dalam tubuh badan boleh jadi rosak. Boleh jadi cacat. Cacat akal nanti. Cacat akal ataupun boleh jadi lumpuh. Kita punya tangan ni tak boleh angkat apa kan. Okey, jadi kita nak sejukkan tubuh badan kita ataupun anak kita yang tengah demam ni, kita blend tembikai kat dia. Blend tembikai ataupun blend timun ataupun blend kedua-duanya sekali. Buat sedap-sedap. Ambil tembikai yang mana, tembikai tu pun 80% ke 90% adalah air. Timun pun sama juga. Timun air dia lebih kurang dalam 60 ke 70%. So blend, minum. So dia sejukkan badan, so dia boleh lower down kita punya body temperature kita, suhu badan kita. So timun, tembikai. Okey, apa lagi? Ada satu benda yang anda boleh buat, anda boleh amalkan, anda boleh buat fruit juicing. Sekiranya anda ada masalah sakit dalam, contohnya kita sakit luka berdenyut, kita tengah baru luka, contohnya ibu bersalin operation Caesar, luka tu macam mana kita nak, dia sakit berdenyut, macam mana kita nak kurangkan sakit. Apa benda, apa makanan yang boleh dijadikan sebagai natural painkiller? Kita tak nak makan ubat painkiller. Ubat painkiller kalau anda kerap amalkan, anda dah sakit, kerap sangat amalkan painkiller, ubat painkiller, lama-lama memang akan serang buah pinggang. Antara penyebab orang kerosakan buah pinggang, yang nombor satu adalah diabetes. Kedua, darah tinggi. So diabetes, darah tinggi ni memang kena jaga betul-betul lah, sebab dia akan leads to masalah buah pinggang, kidney failure. Jadi antara faktor lain juga adalah terlalu banyak sangat ambil ubat penahan sakit, painkiller. So painkiller ni ambil jika perlu. Jadi apa benda yang kita boleh gantikan painkiller? Kita nak natural, go for natural. Apa dia? Turmeric. Turmeric ni apa? Turmeric ni adalah kunyit hidup. Kunyit hidup ni adalah scientific kajian saintifik menyatakan turmeric ni, kunyit hidup, dalam dia ada satu active ingredient yang kita panggil sebagai kurkumin. Dalam kunyit dia ada kurkumin. So kurkumin ni ikut saintifik punya kajian, dia mampu turunkan, dia mampu kurangkan rasa sakit
bertindak sebagai natural painkiller sebanyak 94%. Banyak tu. So kunyit hidup ni dia boleh gantikan ubat painkiller. Dia bertindak sebagai natural painkiller. Jadi kalau anda ada rasa sakit berdenyut, tak kisah kat mana, sakit gigi ke sakit apa pun, nak kurangkan kesakitan tu, anda ambil, instead of taking painkiller punya medicine, anda ambil lah kunyit hidup. Macam mana nak ambil kunyit hidup? Anda boleh jadikan ulam.